Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 1 Januari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Tahun Baharu 2021 merupakan langkah permulaan Sarawak untuk menuju ke tahun 2030 sebagai sebuah negeri maju berpendapatan tinggi. Dalam ucapan Tahun Baharu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kekuatan ekonomi Sarawak adalah kukuh dan ini disokong dengan kembalinya ramai tenaga kerja dari luar, antaranya sektor petrokimia, Sarawak Metro dan Lembaga Multimedia Sarawak. Ketua Menteri menjangkakan lebih ramai anak Sarawak akan kembali ke negeri ini apabila ekonomi mencapai transformasi positif ke arah ekonomi moden dalam 10 tahun akan datang. Beliau berharap rakyat Sarawak tidak mempertaruhkan masa depan mereka kerana bumi Kenyalang memerlukan rakyat yang bersatu dan sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil untuk memberi manfaat kepada semua. Tanpa usaha dan ketekunan yang bersatu pada pasca COVID-19, Sarawak diyakini memasuki era baru menjelang tahun 2030 bermula dengan tahun ini. Ketua Menteri berkata demikian menerusi satu rakaman video pada majlis malam sambutan ambang Tahun Baharu 2021 di Stadium Perpaduan di Petrajaya, Kuching. Kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS. Dalam perutusan Tahun Baharu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, ia bagi memastikan Sarawak mencapai status sebuah negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Datuk Ahmad Douglas memberitahu ia terbukti menerusi Belanjawan 2021 yang memfokuskan pembangunan luar bandar sekaligus mempertingkat kehidupan rakyat. Selain itu, katanya kerajaan negeri juga telah merancang pelbagai pembangunan yang berpaksikan rakyat. Selain itu, ujar beliau, pandemik COVID-19 yang turut memberi cabaran bagi Sarawak dan kerajaan negeri sedang melakukan transformasi terhadap ekonomi negeri. Beliau menyeru rakyat Sarawak untuk bersatu dan membawa Sarawak melalui krisis ini dengan semangat agi hidup agi ngelaban. Merangka pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Ahmad Douglas turut melahirkan penghargaan kepada petugas Barisan Harapan atas kerjasama dalam menangani wabak COVID-19. Dalam pada itu, penduduk di Sarawak diingatkan supaya terus mematuhi prosedur operasi standard selagi vaksin belum diperolehi. Pelbagai peristiwa menguji kesediaan, kekuatan dan kesiapsiagaan Polis Sarawak dalam menangani isu-isu ketenteraman awam dan keselamatan sepanjang tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail dalam perutusan bersempena Tahun Baharu 2021 berkata, pegawai dan anggotanya tidak patah semangat untuk terus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dato' Aidi Ismail yang mengimbau peristiwa bermakna yang berlaku sepanjang tahun lepas antaranya ialah penglibatan pasukan itu semasa bertugas sebagai Barisan Harapan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 16 Mac berikutan penularan pandemik COVID-19. Katanya Polis Sarawak turut menerima perkabaran yang menyedihkan apabila seorang pegawai dan anggota polis yang berasal dari negeri ini meninggal dunia ketika bertugas di Semenanjung. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star, Kedah, mendiang Asisten Superintendent Aldrin Gonda maut selepas kereta peronda yang dinaiki bersama dua anggotanya terbabas dan terbalik di lampu isyarat Arkib Negara di Alostar. Mendiang Konstabel Nicholas Dadup Unggat pula maut dalam kemalangan jalan raya di Johor dalam insiden kejar-mengejar dengan penjenayah. Polis Sarawak turut bersedih dengan kejadian yang menimpa anggota pasukan Gerakan Am Batalion 13 Miri, mendiang Sarjan Simon Laja dan pengawal keselamatan Sabah Sarawak Gas Pipeline pada 4 Disember lepas. Kedua-duanya lemas dihanyutkan air sungai ketika menjalankan rondaan di kawasan Sungai Malana, Long Karangan di Miri. 10 hari kemudian, ibu pejabat polis daerah Belaga pula musnah dijilat api.
Perkhidmatan yang telah dilaksanakan oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak wajar diberikan pengiktirafan. Demikian harapan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah terhadap JBPM Sarawak yang telah memberikan perkhidmatan terbaik selama ini meskipun terpaksa berdepan dengan geografi Sarawak yang luas. Datuk Seri Fatimah berkata ia merupakan cabaran besar bagi jabatan berkenaan dalam memberi perkhidmatan terutama dalam operasi penyelamatan. Walau banyak berdepan dengan cabaran sedemikian, beliau berpuas hati tanggungjawab JBPM sama ada dalam operasi memadam kebakaran maupun membantu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyalur bantuan. Datuk Seri Fatimah berucap demikian pada Perhimpunan Bulanan JBPM Sarawak di Kuching turut berharap JBPM akan terus menjadi rakan strategik JKM. Dalam pada itu, beliau juga menaruh harapan permohonan mempunyai balai bomba di kawasan seliaannya iaitu Dewan Undangan Negeri Dalat di Mukah akan diluluskan kerana kawasan untuk pembinaan balai telah dikenal pasti. Pada majlis tersebut turut diadakan penyerahan surat penghargaan kepada Pegawai Bomba Wanita Siri Pertama 1984 JBPM dan penyerahan simbolik kalender Bomba Sarawak 2021. Beliau turut merasmikan penghebahan program Celik Suri iaitu sedia urus risiko isi rumah dan menandatangani plak perasmian buku Celik Suri. Jawatan kuasa bersepadu pelbagai agensi akan ditubuhkan bagi memastikan tiada ketirisan dalam aktiviti daging seju beku import yang dijual semula ke pasaran di Sarawak. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS, Datuk Misnu Taha yang ditemui RTM berkata, jawatan kuasa tersebut akan diketuai Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sementara Majlis Islam Sarawak serta Jabatan Agama Islam Sarawak bertindak sebagai sekretariat. Turut terlibat dalam jawatan kuasa berkenaan ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan serta beberapa lagi agensi berkaitan. Jawatan kuasa itu untuk memastikan agar semua daging yang diimport ke Sarawak tidak melalui perkara-perkara yang tidak baik. Setakat ini yang kita buat semalam dan semua keputusan itu akan ditegak bersama oleh sebagai penaju nanti ialah Jabatan Veteriner. Mereka yang mempunyai bidang kuasa untuk memastikan bahawa daging-daging import Sarawak melalui prosedur yang ditetapkan. Menurut beliau, jawatan kuasa tersebut akan mengadakan mesyuarat pertamanya pada bulan ini. Terdahulu, Datuk Misnu merasmikan Pejabat Agama Islam Bahagian Serian dan Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Serian yang akan mula beroperasi pada Isnin depan. Menurut beliau, dengan adanya pejabat-pejabat tersebut, ia akan memudahkan kira-kira 17,000 masyarakat Islam di bahagian Serian mendapatkan perkhidmatan daripada kedua-dua agensi berkenaan. Sambutan Jubli Emas 50 tahun Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang bakal mencipta sejarah tersendiri dengan menyaksikan pelbagai pengisian menarik yang telah dirancang sepanjang tahun 2021. Pengurus stesen RTM Limbang, Mariel Chunggat berkata, program yang diadakan kelak akan mendekatkan stesen penyiaran pertama di Sarawak itu dengan masyarakat setempat selain mengadakan jelajah di beberapa tempat terpilih. Bagi tujuan itu, katanya RTM Limbang banyak mengambil pendekatan turun padang bersama komuniti termasuk radio di lokasi selain menggerakkan peranan penyampai radio. Kita juga akan memantapkan lagi kita punya operasi supaya pendengar, orang ramai dapat melihat macam mana operasi RTM Limbang. Jadi pada masa yang sama kita juga akan bukan setakat terhad kepada di RTM Limbang sahaja, malah kita akan mewar-warkan sambutan 50 tahun RTM Limbang ke seluruh kawasan melalui jelajah. Antara program yang bakal diadakan adalah sambutan pra-pelancaran 50 tahun RTM Limbang, jelajah 50 tahun RTM Limbang, serta acara kemuncak Juh Berambih at Limbang dan konsert hiburan combo di Aspirasi pada bulan April tahun ini.
Ditemui pemberita di RTM Limbang, beliau yakin pendekatan sedemikian akan melonjakkan RTM Limbang sebagai sebuah stesen penyiaran kerajaan dekat di hati penonton dan pendengar setianya. Selain itu, katanya 2021 akan dapat memperkukuh hubungan dan kerjasama antara jabatan dan agensi awam sama ada persekutuan dan negeri supaya menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan agar dapat difahami. Bangunan RTM Limbang telah disempurnakan pembukaannya oleh Tuan Yang Terutama Gubernur Sarawak Tun Datuk Tuanku Bujang Tuanku Osman pada 17 April 1971. Dengan kesempatan ini kami di RTM Limbang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Limbang FM pasti di hati. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,117 kes selepas 2 kes baru direkodkan semalam di daerah Miri. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kedua-dua kes terbabit melibatkan kes import B. Kes ke-1116 merupakan seorang lelaki warga tempatan yang bekerja sebagai penolong juruterbang pesawat di sebuah syarikat penerbangan serantau yang mengendalikan perkhidmatan udara luar bandar di Sabah, Labuan dan Sarawak di bawah perkhidmatan penting. Kes telah mendapatkan rawatan kesihatan dan menjalani saringan COVID-19 pada 29 Disember kerana mengalami sakit tekak sejak 28 Disember dan didapati positif pada 30 Disember. Siasatan awal menunjukkan kes ini pernah melakukan tugasan penerbangan bermalam pergi dan balik ke Kota Kinabalu Sabah dari Miri sebelum mengalami gejala jangkitan pada 28 Disember. Sementara kes ke-1117 merupakan seorang lelaki warga tempatan yang baru balik dari Kuala Lumpur pada 27 Disember. Kes telah menjalani saringan COVID-19 pada 29 Disember dan keputusan ujian RT-PCR kes didapati positif semalam. Pengesanan kontak rapat dan kontak sosial kepada kedua-dua kes ini sedang dilakukan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 1 Januari. Di kesempatan ini kami warga RTM Sarawak mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua rakyat di Malaysia. Semoga kita terus kekal teguh dalam memutuskan rantaian COVID-19. Jangan lupa terus patuh SOP. Dengan itu saya Muhammad Azizur Rahim. Sehingga jumpa lagi.